Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan melihat tajuk dalam pendidikan kesihatan iaitu unit 1 produktif dan sosial. PERS. Okey, PEERS. Okey. Jadi kita akan pergi 1.3 pengurusan mental dan emosi. Mental kita dah. Mental kita berada di otak kita ni. Okey. Macam mana kita menjaga mental kita dan emosi kita, perasaan kita. Okey. Alright. Ini gambar kamu boleh tengok. Okey, contoh seorang pelajar sedang mengalami stres. Dan dia ditenangkan oleh seorang kawan dia. Okey. Okay, dia kata janganlah stres kan. Kan. Jadi apakah orang kata situasi yang dia alami? Konflik apa? Apakah stres yang dia hadapi? Okey. Jadi kamu akan tahu cara nak mengurus konflik, mengurus stres dan menghuraikan kesan konflik dan kesan stres kepada kesihatan diri dan keluarga. Okey. Jadi kita akan tengok situasi dulu Situasi konflik dan situasi stres. Okey, konflik. Maknanya situasi ni adalah keadaan. Okey, keadaan. Konflik ni adalah suatu benda yang menjadi punca. Apa benda? Okey. Jadi konflik ni perselisihan atau pertentangan pendapat dalam membuat keputusan. Okey, stres pula memasuk keadaan fizikal atau mental yang tidak stabil dan menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan. Jadi kata mudah, konflik ni adalah orang kata apa benda yang tak kena. Apakah sisih kita? Apakah tentangan pendapat orang ni lain, pendapat kita lain. Jadi apa benda tu yang mempengaruhi kita tu, yang menyebabkan kita berkonflik dengan dia. Kau tak setuju, aku setuju. Jadi macam tu konflik. Okey, stres ni pula keadaan fizikal atau mental yang tidak stabil. Kita kacau belau jiwa kacau orang kata. Okey, jiwa kacau, tak boleh berfikir dengan tenang. Okey, dan dia boleh menyebabkan kepada perubahan pada sistem tubuh badan kita lah. Okey. Alright, kamu boleh tengok contoh situasi konflik dan situasi stres. Okey. Ini adalah bentuk menjaga email lah Okey. Avian anak During. Okey, email. Okey, jadi dia email kepada cikgu dia Albert. Dia kata, "Selamat pagi Cikgu Albert. Okey, saya mempunyai masalah. Okey. Mempunyai masalah dan ingin meminta pandangan cikgu. Saya keliru dan rusing. Ibu bapa saya menyuruh saya untuk memilih subjek pertukangan, tetapi saya lebih berminat untuk menjadi chef. Saya lebih cenderung untuk memasuki kelas kemahiran memasak. Rakan-rakan yang lain semua membuat pilihan. Hanya tinggal saya yang masih dilema. Saya rasa stres akibat konflik ini." Jadi kita boleh tahu ada penyataan masalah yang ditujukan oleh kepada Cikgu Albert ni. Alvin ni dia mengalami masalah sama ada dia nak mengikut kata hati dia atau mengikut kata ibu bapa dia. Ibu bapa dia suruh pilih pertukangan, tapi dia suka memasak. Okey, kita tengok apa komen Cikgu Albert. Okey, selamat pagi Albert. Saya juga pernah mengalami situasi yang sama seperti kamu. Kamu tidak perlu stres. Okey, relax dan berfikir dengan positif. Mula-mula yakinkan ibu bapa kamu bahawa kamu memang bercita-cita menjadi chef. Tunjukkan kepekaran kamu dalam bidang masakan. Contohnya bantu ibu masak di rumah, kongsi masalah dengan keluarga kamu, berbincang ialah jalan yang terbaik. Cikgu doakan kamu berjaya dalam bidang yang diminati. Okey, di sini kita boleh tengoklah kan. Cikgu merupakan tempat rujukan dia. Jadi kita tahu cikgu ni dia memang akan membantu pelajar. Cikgu ni memang dia orang kata makan garam dulu, pengalaman banyak. Jadi dia mengalami situasi yang sama. Dan dia cerita balik kepada anak muridnya. Jadi dengan harapan Albert ni akan lebih relax, berfikir dengan positif dan berbincang dengan keluarga dia balik. Okey. Alright. Faktor konflik dan stres lah. Okey. Dan tadi kau tengok situasi konflik. Itu salah satu situasi lah. Okey, apakah faktor konflik dan stres? Apa penyumbang dia? Okey, yang pertama, persekitaran pembelajaran tidak kondusif. Maksudnya tidak selesa. Kita belajar di rumah dengan keadaan yang bising, adik-beradik kacau ke, itu membuatkan kita stres. Faktor stres dan konflik.
Okey, institusi kekeluargaan tidak harmoni. Maksudnya tidak harmoni. Apabila ibu mak mula memarahi anak kan. Okey, disebabkan perkara-perkara kesalahan yang dibuat. Dengan perpecahan kekeluarga, ibu dan ayah bergaduh. Jadi dia tak harmoni. Okey. Dan anak tidak mengikut suruhan ataupun arahan mak ayah, tidak hormat. Jadi benda ni boleh menimbulkan ketidakharmonian dalam keluarga. Tak ada nilai hormat menghormati tu. Okey. Seterusnya, persekitaran yang bising dan kotor. Okey. Apabila kita berada dalam persekitaran yang kotor kan, kita akan rasa tak selesa kan, berbau, macam mana kita nak belajar dengan bising. Contoh kita berada di kawasan perumahan yang lori, kereta lalu lalang kan. Jadi bising ni menyumbang juga kepada keadaan yang tidak selesa dan menyumbang terus kepada faktor konflik yang kita alami. Okey, dan seterusnya imej kediri yang negatif. Okey, imej kediri negatif maksudnya kita punya sikap. Sikap kita terhadap kita punya diri. Kita tidak mengamalkan kebersihan, selekeh. Okey. Jadi tak mementingkan kekemasan kan. Jadi macam mana tu? Jadi bila imej kita pun negatif, kita akan dipandang, orang kata dipandang hina lah. Orang tak pandang lah kita. Kita dicemuh, orang kata dikritik. Jadi itu menyumbang kepada faktor konflik. Okey, seterusnya bijak mengurus diri terurus. Jadi apabila kita mengalami konflik, stres, okey, kita berada dalam konflik itu, kita kena bijak mengurus. Kita tak boleh dalam, orang kata dah bercelaru lah, jiwa bercelaru, ikut pengaruh kawan pergi mana-mana, entah kan nak lepaskan perasaan, tumbuk mata-kata, tumbuk, melepaskan perasaan kan. Ada lepaskan perasaan, pergi ke pokok pisang, tumbuk pokok pisang. Jadi dia macam bijak tak bijak lah. Okey, tak bijak. Okey, jadi kita kena menghadapi situasi itu dengan baik. Okey, kemahiran pengurusan diri. Okey, pertama sekali urus diri kita. Okey, kita seorang pelajar. Jadi kita ada banyak subjek yang kita kena belajar dan kena kerja sekolah yang cikgu bekalkan. Jadi kita kena buat dan ikuti jadual harian dengan sistematik. Jangan kita tertangguh, suka menanggung-nanggung kerja ni, satu benda yang stres juga ni. Okey, jadi buat terus. Dapat buat terus, ada masa buat terus. Jangan isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Orang kata sia-sia. Habis masa dengan game kan, 24 jam main game memang tak berkesudahan sampai bila-bila. Game tu dapat duit ke? Tak kan. Jadi tak menambah kemanfaat dari diri kita. Okey, jadi tinggallah. Okey, kalau suatu benda yang sia-sia, tinggalkanlah. Okey, seterusnya menetapkan matlamat dan objektif diri. Setiap daripada kita ni ada matlamat dan objektif diri. Kalau seorang pelajar, dia ada cita-cita. Contoh, dia nak menimba ilmu pengetahuan, dia nak dapat ilmu tu, nak kuasai ilmu tu. Barulah dengan ilmu tu dia boleh pergi ke peringkat yang lagi tinggi. Contoh kalau sekolah pelajar menengah kan, nak melanjut pelajaran ke kolej komuniti, ke universiti, kolej kan. Jadi kita kena ambil ilmu tu, kita kena kuasai ilmu tu. Okey, yang kedua, kemahiran membuat keputusan. Okey, mengkaji kebaikan dan kelemahan keputusan. Okey, jadi bila kita nak buat keputusan, eloknya kita kaji dulu. Jangan buat tergopoh gapah. Kita kaji dulu apa kebaikan, apa keburukan dia kalau kita buat keputusan ni. Okey, jadi fikir. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu macam mana nak buat keputusan, kita kena minta pendapat orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman. Okey, dia akan membantu kita. Okey. Seterusnya, menyelesaikan masalah tanpa emosi. Kalau kita dalam situasi emosi yang marah, terutama marah jangan buat keputusan. Sebab keputusan tu akan salah. Buat apabila situasi kita tenang. Apabila kita dah melihat kebaikan dan keburukannya, baru kita buat keputusan dan menyelesaikan masalah tu. Okey, yang ketiga, hubungan yang baik. Okey. Hubungan yang baik. Okey.
Yang ni ya. Hubungan yang baik. Mengamalkan sikap toleransi dan hormat menghormati. Apa maksud toleransi? Toleransi ni bertolak ansur. Tak adalah bertembung kan. Batu dengan batu. Jadi kita kena bertoleransi. Bertolak ansur. Dia macam tu. Seorang bagi idea, kita terima. Janganlah seorang bagi idea, kita terus kritik dia, bangkang dia. Kalau selagi dia baik untuk kita, apa salahnya kita terima. Kecuali kalau idea tu memang macam tak kena. Kita suarakan pendapat kita pula. Dengan dua pendapat yang berbeza, kita jadikan satu pendapat yang baik. Okay. Alright. Jadi hormat menghormati. Bila yang tua ni kita mesti hormat. Memang kita mesti hormat. Okay, jangan kita tak hormat. Kita kena hormat. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Betul tak tu? Patah tu kan? Okey, seterusnya berbincang sekiranya menghadapi masalah. Okey, jika kamu ada masalah kan. Okey, kamu jangan selesaikan seorang-seorang. Seeloknya berbincang dengan orang yang kamu percayai. Kalau ibu kamu, bincang dengan ibu. Ibu, saya ada masalah. Kalau kamu rasa selesa dengan ayah, bincang dengan ayah. Kamu rasa, ayah garang cikgu, tak boleh lah. Saya rasa akan sebaya lah. Akan sebaya ni boleh, tapi yang baik. Jangan akan sebaya yang menambah, menongkok, mempengaruhi benda yang tak baik. Okey. Kalau yang baik, okey, terima pendapat dia. Alright. Yang keempat, kesihatan fizikal. Okey. Kesihatan fizikal bermaksud tubuh badan kita. Fizikal kita lah kan. Okey. Yang pertama, kita kena mengamalkan pemakanan seimbang. Kalau kita tak cukup makan, kita boleh jadi stres. Kan? Kalau kita terlampau kenyang, kita pun tak boleh nak buat kerja. Terlampau kenyang. Sebab tu kalau dalam Islam, kita makan secukup-cukup. Berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya amalan yang baik. Kan? Jadi kita kena amalkan makanan yang seimbang. Cukup zat je. Berkhasiat. Ada sayur, ada ayam. Kan? Ada daging lah. Maksudnya tak ayam, daging. Tak daging, ikan. Okay. Ada buah. Okay. Makan secara cukup. Okay. Dan seimbang. Okay. Berehat dan tidur yang cukup. Okay. Berehat dan tidur ni pun mempengaruhi emosi kita. Kalau kita tidur tak cukup, kita akan jadi stres. Jadi tidur ni kena cukup. Okay, janganlah sampai 2-3 pagi tak tidur lagi kan. Jadi dia melanggar kelaziman kita. Jadi kita kena tidur ikut waktu tidur. Waktu tidur kita kena tidur. Ni waktu tidur kita main game. Tak boleh lah. Okay. Mata kita pun akan jadi ni panda. Kita akan jadi stres. Jadi kita kena berehat dan tidur dengan cukup. Okey, seterusnya bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, bersenam pun boleh orang kata menghilangkan stres. Okey, jadi bersenam kamu pilihlah aktiviti mana yang kamu suka. Aktiviti fizikal ke, nak pergi main badminton ke, berjogging ke, skipping ke, berbasikal ke, pilih aktiviti yang kamu suka dan buat. Jangan hanya duduk di rumah, tonton TV, main phone. Jadi itu suatu benda yang tak elok lah. Suatu benda yang tak elok bila kita buat secara berlebihan. Jadi buat satu aktiviti di luar. Kita contohnya bila kita berjogging, kita boleh tengok hijaunya pemandangan, hati kita akan tenang. Hati kita tenang, perasaan gelisah kita akan hilang. InsyaAllah. Okey. Yang kelima, pegangan hidup. Okey, pegangan hidup. Setiap orang Muslim dia ada agama. Okey. Agama Islam kan, orang Muslim. Kalau orang bukan Muslim pun ada juga agama. Jadi ikut kepercayaan agama masing-masing. Semua agama adalah menyuruh kepada kebaikan. Okey, menyuruh kepada membuat suatu benda yang baik. Jadi ikut ajaran agama. Contoh kalau Muslim solat. Okey. Kerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Okey. Sebenarnya solat ni bagus. Okey, untuk menenangkan hati kita yang resah, gelisah. Mengelak daripada kemungkaran. Okey, jadi baru kita boleh berfikir dengan baik, stabil. Sikap kita pun akan jadi lebih positif dan terbuka. Okey. Jadi kalau kita dapati diri kita ni negatif, okey, kita tengok solat kita.
Adakah solat kita itu cukup? Solat kita itu sempurna? Okey. Kalau solat kita baik, baiklah akhlak kita. Okey. Solat ni merupakan agama. Okey, yang keenam, merujuk kepada pakar. Ini betul-betul memang dah tak boleh nak bincang dengan orang lain pun tak boleh. Nak selesai sendiri pun tak boleh. Kita kena rujuk orang yang lebih pakar. Okey. Kalau kita belajar, kita bersekolah, kita boleh rujuk kepada guru kaunseling atau orang yang dipercayai. Cikgu-cikgu mana-mana yang kamu percayai, kamu boleh luahkan perasaan. Luahkan, cikgu, saya ada masalah ni, cikgu. Macam mana nak selesaikan? Minta pendapat. Minta pandangan. Ataupun kamu saja nak luahkan perasaan pun boleh kan? Okey. Carilah orang-orang yang dipercayai. Okey, menjalani terapi-terapi berkait. Ini lebih kepada yang teruk lah. Contohnya dah kemurungan, dah memang stres gila, nak meletup dah ni sampai nak bunuh diri kan. Tu stres memang tahap gila lah tu. Bila dah macam tu, jumpalah terapi-terapi ni. Luar kepada dia. Dan biasanya terapi ni pakar dalam bidang dia. Dia tahu macam mana nak selesaikan masalah. Jadi kita terima, terdengar dan kita ikut. Okay. Alright, seterusnya kesan konflik dan stres. Okay. Ini adalah sisi dialog antara cikgu Kamala dan Achong. Okay, mari kita tengok apa masalah yang hadapi dengan Achong. Apa kesan dia. Okay. Achong, kamu belum pulang lagi. Kamu juga nampak murung. Cik Kamala, saya berasa stres kerana peperiksaan sudah hampir. Saya masih belum membuat persediaan. Mengapa kamu masih belum mengulang kaji pelajaran? Rumah saya sempit dan bising. Ahli keluarga saya pula ramai, cikgu. Pada sebelah malam pula, saya terpaksa membantu ayah saya menjual mi di gerai. Okey. Cikgu Kamala ni dah tahulah masalah dia apa. Okey. Kasihan kamu, Achong. Kamu stres ni. Tahu tak, stres akan menyebabkan kamu hilang tumpuan, kurang selera makan, berasa bingung, cepat marah, lemah anggota badan. Apakah yang perlu saya lakukan, cikgu? Saya buntu. Okey. Cadangan saya, kamu boleh mengulang kaji selepas waktu persekolahan tamat di perpustakaan. Bentuk satu kumpulan dengan rakan-rakan kamu. Kamu juga boleh bawa buku semasa berniaga. Baca ketika ada masa. Terima kasih, Cikgu Kamala. Nampaknya saya boleh mengulang kaji pelajaran dengan mudah. Okey. Daripada dialog ni, kita dah boleh kenal pasti. Okey. Kenal pasti apa dia punya kesan konflik dan stres. Okey. Iaitu, apabila Cikgu Kamala ni dah tahu Achong ni dia stres duduk di rumah sebab bising kan. Rumah dia sempit, bising, keluarga dia ramai. Dia sibuk membantu ayah dia jual mi di gerai. Jadi kesan stres ni kita boleh tengok dekat sini. Dekat nombor 5 ni, okey. Kemudian nombor 5 ni, okey, kesan stresnya ialah hilang tumpuan, kurang selera makan, berasa bingung, cepat marah dan lemah anggota badan. Itu kesan dia, kesan stres. Hilang tumpuan. Bila otak kita dah tak boleh nak fikir, kita hilang tumpuan. Belajar pun kita galik. Galik. Maksud dia apa? Kita tak bagi fokus. Benda tu tak masuk dalam diri kita. Tak bagi fokus. Bila mata kita tak tertumpu satu benda tu, telinga pun tak mendengar satu benda tu. Kita ibarat mencurah air di dalam keladi, tak dengar apa yang cikgu ajar pun tak dengar, hilang tumpuan. Dah stres kan? Okey, kurang selera makan. Kita pun makan pun tak banyak, sedikit, tak selera. Tengok makanan pun tak rasa nak makan. Orang kata tak bernafsu nak makan. Okey, tu kurang selera makan lah. Atau berasa bingung. Bingung ni orang kata tak tahu apa-apa. Bila orang kata blank, otak kosong. Bingung, tak tahu nak buat apa. Okey. Dia macam tak terarah. Okey. Cepat marah. Kita akan jadi cepat marah, nak marahkan orang, nak lepaskan kita punya stres tapi dengan cara marahkan orang. Jadi tak boleh lah. Okey. Itu kesan dia. Dan lemah anggota badan. Ini sampai tahap memang lemah anggota badan. Memang akan lemah lah bila mana makan pun dah tak cukup. Kan? Makan tak cukup, tak ada selera makan. Jadi kita akan jadi, anggota kita akan jadi lemah. Tak kuat
tak cergas. Okey. Itu adalah antara kesan konflik. Untuk rumusan, okey, bagi subjek pengurusan mental dan stres ni, okey, jadi rumusan dia konflik ni kamu kena tahu. Konflik maksudnya perselisihan atau pertentangan pendapat dalam membuat keputusan. Okey, stres adalah keadaan fizikal atau mental yang tidak stabil menyebabkan perubahan sistem tubuh badan. Okey, kesan stres kita ada dalam 5. Okey, iaitu pertama, hilang tumpuan. Kedua, kurang selera makan. Ketiga, berasa bingung. Keempat, cepat marah. Yang kelima iaitu lemah anggota badan. Okey, setakat itu saja rumusan untuk kali ini. Assalamualaikum.